Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bersama saya Cikgu Tun dalam mata pelajaran Sejarah tahun 6. Hari ini kita ingin belajar tentang unit 5, Agama dan Kepercayaan di Malaysia, tajuk Pelbagai Kepercayaan di Negara Kita. Standard pembelajaran 11.2.1 iaitu menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Kewarganegaraan 11.2.6, kewarganegaraan 11.2.7. Baiklah murid-murid, minggu lepas kita telah mempelajari tentang keunikan yang ada di negara kita. Kita mempunyai pelbagai kaum. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Apakah kaum-kaum yang kamu tahu? Bagus. Kaum Melayu. Yang kedua, Cina. Yang ketiga, India. Yang keempat, Sing. Yang kelima, Iban. Dan yang keenam, Kadazan Dusun. Kadazan Dusun dan Iban ni terdapat di negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagus. Sekarang ni cikgu nak tanya, kaum Melayu ni beragama apa ya? Betul, beragama Islam dan tempat beribadatnya ialah di masjid ataupun surau. Manakala Cina pula, dia beribadat di temple lah, di tokong kan. India di kuil. Sing ni agama apa? Sing ni agama Punjabi. Bagus. Iban dan juga Kadazan Dusun. Kaum Melayu, kaum Cina, India, Sing, masing-masing ada agama, masing-masing ada tempat beribadat dia. Tetapi untuk Kadazan Dusun dan Iban, mereka tidak mempunyai agama. Ada juga yang beragama Kristian. Itu pun setelah kemasukan British ke Sabah dan juga Sarawak. Jadi bila dia tak ada agama, mereka berpegang kepada kepercayaan karut, ataupun dikenali sebagai kepercayaan animisme, kepercayaan terhadap alam sekitar, apa yang ada di sekeliling dia. Contohnya matahari, lagi pokok, angin, ombak dan sebagainya. Itulah kepercayaan mereka. Mereka berpercaya bahawa ada roh yang menjaga setiap benda yang ada di sekeliling kita ini. So sekarang ni, hari ni kita akan bincang berkaitan dengan kaum Kadazan Dusun dan Iban. Apakah kepercayaan yang ada di pada kaum ini? Jom kita lihat. Yang pertama, orang asli. Orang asli memang terdapat banyaklah, ramai yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Di Sabah Sarawak memang tak ada lah orang asli ya. Di Semenanjung Malaysia memang ada orang asli. Jadi apa kepercayaan mereka? Mereka percaya kepada warisan turun-temurun. Mereka mengamalkan kepercayaan yang diwarisi sejak turun-temurun. Jadi mereka percaya perkara-perkara yang berkait rapat dengan alam sekitar. Jom kita lihat. Ini adalah perkahwinan. Gambaran tentang suasana perkahwinan suku kaum Temuan. Orang asli ni dia ada banyak suku kaum.
Okey, orang asli dia banyak suku kaum. Ada Tebuan, ada Negrito, Kenshu dan sebagainya. Okey, ada banyak lah. Jadi ini upacara perkahwinan. Okey, sepasang pengantin. Jadi mereka ni menganjurkan perkahwinan ni menggunakan sumber-sumber alam seperti daun. Okey, kalau tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, daun lah kan. Jadi yang kalau haiwan pula, mungkin monyet, mungkin kancil, okey, dan sebagainya. Okey, jadi dia menggunakan sumber alam, okey, untuk menjamu para tetamu dan menggunakan segala upacara, okey, dalam aktiviti perkahwinan ini. Okey. Seterusnya, kadazan dusun. Okey, kadazan dusun ni banyak terdapat di Sabah dan juga Sarawak lah kan. Okey. Mereka mempercayai kepada kinorohingan. Okey, di mana kepercayaan kinorohingan ni dia kuasa semangat padi. Okey, dia percaya kepada kuasa semangat padi. Jadi mereka ni kalau nak dapat hasil padi yang banyak, mereka akan menjalankan upacara memuja semangat padi. Kononnya kalau dia buat upacara memuja semangat padi, nanti rezeki dia akan melimpah. Okey, akan datang banyak. Itulah kuasa yang dipercayai lah, kuasa semangat padi yang dipercayai oleh kaum kadazan dusun. Okey. Okey, inilah aktiviti-aktiviti dia. Okey, cuba kamu lihat ada seorang perempuan sedang membaca mentera lah. Ni dia baca mentera dia. Okey, ni aktiviti dia adalah benda ni cikgu pun tak nak tahu kan ni. Okey. Jadi inilah aktiviti-aktiviti yang dijalankan, beberapa aktiviti-aktiviti yang dijalankan lah semasa upacara memuja semangat padi tu. Ni cuba tengok hidangan dia di dalam talam tu. Ada beras, nasi tau. Ada nasi. Okey, kenapa dia menggunakan nasi? Dia menggunakan nasi sebab nasi tu berasal daripada beras. Okey, beras berasal daripada apa? Bagus. Beras berasal daripada padi, pokok padi. Okey. Baik, yang seterusnya kaum Bajau. Okey, apa yang dipercayai oleh kaum Bajau? Kaum Bajau ni dia juga memegang kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang. Okey. Contoh dia upacara ngeduang. Okey, ngeduang atau duang rumah, iaitu tuan rumah atau ahli keluarga si mati akan menjamu makanan kepada tetamu. Okey, macam kita orang Islam buat kenduri tahlil, kenduri arwah kan. Kalau kita buat kenduri, kita akan menjamu tetamu kita dengan makanan contohnya nasi dan sebagainya lah kan. Jadi kaum Bajau pun menggunakan mengamalkan upacara ngeduang sekiranya dia nak buat kenduri tahlil. Okey. Jadi upacara ngeduang atau duang rumah ni, apa yang dibuat ialah nampak? Dia ini hidangan untuk imam dan golongan bangsawan atau dikenali sebagai duang tabak. Okey, ni kira golongan bangsawan lah. Okey, jadi dia bagi dihidang dalam ni. Okey, ada banyak menu kat sini kan. Inilah makanan-makanan, set makanan yang dia bagi kat setiap orang akan dapat ni. Okey, setiap orang. Yang ini pula tembusa. Diperbuat daripada daun kelapa muda. Okey, ni tembusa. Yang ni pun dia bagi dekat setiap orang. Okey, tapi sekarang ni dia tak guna ini dah. Dia guna macam hamper tau. Hamper. Okey, dia bungkus, dimasukkan dalam bekas plastik, kemudian dia bungkus dengan plastik wrapping tu.
dia bagi kat setiap orang. Okay, kalau tengok ikut kos, memang kos dia agak tinggi lah. Sebab banyak kan makanan, menu-menu yang dia bagi ni. Okay. Okay, seterusnya kaum Iban dan Melanau. Okay. Mereka mengamalkan adat turun-temurun. Contoh dia, apabila ingin mendirikan rumah, kawasan tanah hendaklah disemah, okey, terlebih dahulu untuk mengusir roh-roh jahat. Macam kamu lah kan, nak tidur, kalau orang Islam kat sebelum dia tidur tu, dia kena kibas-kibas dulu katil dia tu, kan. Begitu juga dengan Iban dan Melanau. Okey, sebelum mereka naik rumah dan mendirikan rumah, mereka akan mengadakan upacara di mana mereka ingin menghalau roh-roh jahat. Roh-roh yang baik tu tak apalah duduk situ kan. Roh-roh yang jahat tu. Okey, kerana roh-roh yang jahat tu dipercayai akan mengganggu mereka. Okey. Dan contoh yang kedua, mengadakan upacara berdoa kepada Tuhan. Dia doa apa? Okey, nama dia upacara miring. Upacara miring ni, tujuannya dia percaya kalau kita buat upacara miring ni untuk memberkati penduduk, melindungi, membawa kebahagiaan dan keharmonian dalam masyarakat. Ini tujuan dia, upacara miring diadakan. Okey, untuk memberkati penduduk, melindungi, membawa kebahagiaan dan keharmonian dalam masyarakat. Nampak? Inilah upacara miring. Okey, menghormati petara, roh dan nenek moyang. Okey. Baik. Ni Bisaya, kaum Bisaya. Mereka ni bekerja sebagai petani. Okey, mereka sangat percaya dengan kuasa gaib. Okey. Contohnya, sebelum buka satu kawasan pertanian, mereka akan membaca jampi mentera untuk mengelak daripada gangguan kuasa gaib. Okey, samalah yang macam tadi kan. Tapi yang tadi, yang ini untuk buka kawasan pertanian. Okey. Yang tadi tu untuk penempatan. Okey, rumah-rumah. Ni kawasan pertanian. Jadi, ni contoh yang cikgu bagi, di mana mereka membuat upacara Nakat Babulang. Okey, merupakan perayaan yang diraikan oleh masyarakat Bisaya. Okey, nampak hasil-hasil pertanian mereka ada dalam bot ni. Okey, kemudian dia buat hiasan dan mereka menggunakan kerbau sebagai binatang untuk membantu mereka dalam menjalankan aktiviti pertanian. Okey. Inilah perayaan ni, gambaran perayaan yang dijalankan oleh kaum Bisaya. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, di mana kita mempunyai pelbagai kaum, kita hidup dalam masyarakat harmoni, okey, dan kita mempunyai pelbagai keunikan kepercayaan. Okey. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghormati setiap kepercayaan yang diamalkan oleh setiap kaum. Okey. Janganlah ada ejekan. Okey, jangan ada kritikan. Okey, kita kena hormat. Okey. Kita harus mengamalkan sikap toleransi demi menjaga keamanan dan keharmonian negara. Okey. Jadi cikgu harap kita semua akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni sekiranya kita menjalankan mengamalkan sikap toleransi, kita menghormati setiap kepercayaan yang diamalkan oleh setiap kaum. Okey. Sekian dahulu daripada cikgu. Cikgu harap kamu faham penjelasan cikgu untuk tajuk ini. Sekian dan terima kasih.